Bila kita hak ziarah kubur, sebaiknya kalau boleh baca surah Yasin. Kalau ada masa lebih, kita duduk ziarah perkuburan orang tua kita, siapa ke dan sebagainya. Kalau boleh tuan-tuan, ada masa, luangkan masa baca Yasin. Baca surah Yasin. Kemudian kita niatkan pahala surah Yasin tersebut yang dibaca tu kita hadiahkan kepada mayat, kepada arwah, roh-roh yang telah meninggal dunia. Kerana ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dakhalal maqabir, barang siapa yang masuk ke kawasan perkuburan untuk ziarah kubur, faqara'a surata Yasin, kemudian dia baca surah Yasin, khaffafallahu anhum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala akan meringankan yakni dosa mereka, yakni para mayat tersebut. Wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat, dan dia yakni orang yang membaca surah Yasin tersebut akan diberi pahala sejumlah mayat yang terdapat di dalamnya. Masya Allah. Rupanya banyak yang kita tak tahu, apatah lagi nak mengamalkan dalam ziarah kubur. Rupanya pahala besar. Sebab tu tuan-tuan, para alim ulama, para salafus salih, para awliya Allah Subhanahu wa taala, dia takkan lepaskan tuan-tuan amalan ziarah kubur. Bukan kita sembah kubur. Mana ada sembah kubur? Tak. Sembah kubur yang kata orang pergi ziarah kubur ni, jangan pergi ziarah kubur nanti hak sembah kubur. La haula wala quwata illa billah. Pahalanya besar. Sebab tu para alim ulama, Masya Allah, tabarakallah, paling tidak pun tuan-tuan seminggu sekali dia akan ziarah kubur. Hari Jumaat pergi ziarah kubur. Pahalanya sangat besar. Apatah lagi dalam kita ziarah kubur, melaksanakan adab-adab tersebut. Pahalanya sangat besar tuan-tuan. Sebab tu ini kelebihannya. Dan seterusnya, yang keenam, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Dan kalau boleh lagi tuan-tuan, kita baca surah Al-Ikhlas, iaitu Qul huwallahu ahad sampai habis sebanyak 11 kali. 11 kali. Kemudian pahala hak kita baca surah Ikhlas tersebut, kita hadiahkan kepada arwah, kepada mayat. Ini pun berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra 'alal maqabir. Nabi kata barang siapa yang melewati tempat perkuburan, menziarahi kubur, wa qara'a qul huwallahu ahad, kemudian dia baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad sampai habis, ihda asyrata marrah, dan dia baca qul huwallahu ahad tu sampai habis sebanyak 11 kali. Berapa tuan-tuan? 11 kali. Summa wahaba ajrahu lil amwat, kemudian dia hadiahkan pahala bacaan surah Al-Ikhlas tersebut yang dibaca sebanyak 11 kali itu kepada mayat yang dimakamkan tempat tersebut, yang dikuburkan tempat tersebut. U'tiya minal ajri bi'adadil amwat, maka dia akan diberikan pahala sejumlah para mayat yang dikuburkan di tempat tersebut. Tuan-tuan, berapa ramai orang dikuburkan di situ? Mungkin 50 orang, mungkin 100 orang, mungkin lebih. Segala pahala sejumlah mayat yang ada di kubur tersebut, Allah Ta'ala akan beri kepada orang yang bila mana dia ziarah kubur, dia membaca suratul Ikhlas sebanyak 11 kali. Besar tuan-tuan ganjaran yang diberikan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Dan yang ketujuh, membaca doa berikut ini sebanyak 3 kali bila mana kita ziarah kubur. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tu'azzib hazal mayyit. Bila kita nak ziarah kubur, maka ulama anjurkan juga kalau boleh dapat duk baca doa ini, dan dibaca sebanyak 3 kali tuan-tuan. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam
la tu'azib hazal mayit. Jangan kamu azab mayat ini. Kerana dalam hadis Nabi SAW menyatakan, Zakaral al-allamah Ahmad bin Muhammad bin Ali Kal'awi, daripada al-allamah Ahmad bin Muhammad bin Ali daripada Kal'awi, al-ma'rufu bil Suhaimi, yang terkenal dengan nama Suhaimi radhiyallahu ta'ala anhu, menyebutkan sebuah hadis, ma min abdin yakulu salasa marrat inda qabri mayyitih. Siapa saja di antara kalian yang membaca tak kala mana ziarah ke kuburan, yang membaca doa berikut ini sebanyak 3 kali. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tu'azib hazal mayyit illa rufi'a anhul azab ila yaumi yunfahu fis sur. Rawahu Abul Fathi. Maka seksa atas mayat tersebut akan diangkat, dibebaskan oleh Allah Ta'ala sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Ini kalau duk dapat ajar orang Islam, khususnya lagi tuan-tuan ahli keluarga kita, anak-anak kita, tak, kerana kita semua akan mati. Tuan-tuan bayangkan jika bila mana si anak ni ziarah perkuburan mak ayah dia, kemudian dia baca doa berikut yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tu'azib hazal mait, maka diangkat seksa ke atas mayat tersebut sampai hari kiamat. Ini satu keberuntungan yang sangat besar. Siapa tak mahu tuan-tuan seksa azab kubur tu diangkat? Semua orang nak. Maka amalan untuk terangkat, dibebaskan seksa daripada kubur sampai hari kiamat, maka ini doanya tuan-tuan. Kalau duk boleh duk pesan dengan anak-anak, duk ayah mak mati nanti, kamu duk ziarah, jangan lupa duk baca doa ni sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah Ta'ala duk angkat seksa atas mayat tersebut. Bukan sekejap tuan-tuan, seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, tak, sampai hari kiamat. Ini satu keberuntungan yang sangat besar. Untung kalau kita dikurniakan ataupun mana kita usahakan untuk lahirkan zuriat-zuriat yang saleh, zuriat yang salihah, yang dapat melaksanakan seperti mana sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya yang ke-8, membaca selawat berikut ini sebanyak 3 kali bila mana ziarah kubur. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadil Kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Ini hak selawat ni tuan-tuan, bila mana ziarah kubur juga dianjurkan untuk kita baca selawat ni sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Kerana Al-Allamah Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Mashhur radhiyallahu ta'ala anhu berkata, hazihi sirah, yakni selawat ni, selawat yang dibaca tadi, iza quri'as ala mayyit, bila selawat ini dibaca ke atas mayyit, Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadil Kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamali. Maka apa dia? Kharaja minan nar. Jika dibaca pada untuk mayat tersebut, maka dengan izin Allah Ta'ala, mayat tersebut akan dikeluarkan daripada api neraka. Masya Allah. Walau kana fi ka'ri jahannam, walaupun dia berada dalam neraka jahannam yang paling dalam, yang paling bawah. Ini satu selawat yang sangat hebat tuan-tuan. Khususnya kita bila mana nak menziarahi kubur. Dan seterusnya yang ke-9,
melepaskan sandal, yakni kasut ketika menziarahi antara perkuburan. Hal ini jika memungkinkan, kecuali jika terdapat uzur. Yang paling terbaik tuan-tuan, sebenarnya adab bila kita ziarah kubur, buka kasut. Kita tak pernah tengok orang buat adab. Tapi kalau tuan-tuan pergi dekat negara-negara Arab, contoh di Yaman ke, di Mesir ke dan sebagainya, para alim ulama bila diajar kita, bila nak ziarah kubur, buka kasut. Jalan tanpa pakai kasut. Kaki ayam tuan-tuan. Itu adab yang paling terbaik. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh, ada keuzuran. Contohnya, banyak duri, banyak benda yang boleh melukakan kaki itu, tak apa. Tapi paling terbaik, adab terbaik, hak ziarah kubur sebenarnya tuan-tuan, buka kasut. Buka kasut. Kita berjalan tu dalam kawasan kubur tu, dalam tidak memakai kasut. Tapi kalau orang tak belajar, dia tak biasa dan dia tak tahu, macam-macam fitnah boleh berlaku. Itulah sebenarnya adab sebenarnya. Ni ramai adab ni, ramai orang tak tahu tuan-tuan. Ramai orang tak tahu, apatah lagi nak mengamalkannya. Yang paling terbaik, kalau kita pergi ziarah kubur tu, buka kasut. Maka kita berjalan di antara kubur-kubur tu, kawasan kubur tu, dengan tidak memakai kasut. Kalau boleh. Jika memungkinkan. Kalau tak boleh, ada uzur, silakanlah, tak jadi masalah. Ada dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Tirmizi, an Bashiri ibni Khasasiyah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi namanya Bashir bin Khasasiyah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yamshi fi na'lain bainal kubur. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah nampak satu orang lelaki, dia berjalan dalam kawasan kubur, di antara kubur-kubur, dengan menggunakan kasut, menggunakan sandal. Faqala, maka beliau berkata, ya sahibi sibtaitaini, ya sahibi sibtaitaini. Maka Nabi SAW pun bersabda, wahai pemakai sandal sibtaitaini. Ni nama bagi jenis sandal yang dipakai tu. Kalau dia pakai kasut sandal Jepun lah. Itu nama dia. Nama sandal tu, hak yang lelaki pakai tu, duk masuk kawasan kubur, nama sandal tu namanya sibtaitaini. Kalau orang tu pakai kasut siput Jepun, oi, orang yang pakai kasut siput Jepun. Contohlah gitu. Maka Nabi tegur, wahai orang yang memakai sandal. Sandal tersebutlah. Nabi kata apa? Al-qihimah. Nabi kata, lepaskan. Tanggalkan kedua-dua kasut kamu, selipar kamu. Itu Nabi suruh tu. Nabi kata, sandalkan. Bila kamu nak pergi ziarah, buka kasut, tanggalkan sandal kamu. Dalam keadaan tidak memakai kasut. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Yang ke-10. Agak-agak boleh tuan-tuan. Macam mana? Kena buat dululah. Barulah anak keturunan kita boleh duk ikut. Kita pun tengok apa pula Pak Imam ni dah buka kasut. Pakai imam. Itu yang paling adab yang paling sempurna. Tapi dia dah tak jadi, dah tak amal lah tuan-tuan. Dah tak amal dah. Kalau dulu dekat sana pakai kasut masa ziarah kubur, pelik pula. Nanti semua hak tengok. Tak ada adab. Tak ada adab. Semua hak buka kasut. Peganglah kasut tu, jalan. Nampak? Kalau boleh lah. Bila lagi tak, kalau tak kita nak mulakan. Jika memungkinkan. Yang ke-10, menyebut kebaikan mayat dan menutup keburukannya. Jangan duk dedah tuan-tuan, cerita hak yang lepas-lepas, keburukan dia, perangai dia, jangan. Hak yang dah lepas-lepas dah. Apa yang sunnahnya? Sunnah tuan-tuan, cerita kebaikan mayat. Kebaikan mayat. Sebab Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Abu Daud, uzkuru mahasin mautakum. Nabi kata, sebutlah kebaikan-kebaikan para mayat kalian. Sebut kebaikan-kebaikan dia. Dia ni dulu Ustaz, ya Allah, baik sungguh.
Kalau duduk kat warung tu, memang dialah orang yang suka belanja. Yang suka belanja. Ceritalah kebaikan-kebaikan. Jangan cerita keburukannya. Dia Ustaz, tak usah ceritalah. Orang kampung semua kenal. Jangan tuan-tuan. Sebab Nabi suruh, uskuru mahasin mautakum. Sebutkan perkara-perkara yang baik saja. Kat atas mayat tersebut. Wa kufu an masawihim, dan tutuplah keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan mereka. Jangan buka-buka tuan-tuan. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Yang ke-11, tidak mencaci seseorang yang telah meninggal dunia. Kerana hal tersebut, iaitu mencaci, dapat mengganggu perasaan keluarganya yang masih hidup. Ya, walaupun hal keadaan mayat tu macam mana, dia dah meninggal dah tuan-tuan. Jangan duk caci. Jangan duk maki apa target macam-macam. Siapa tu meninggal tu? Itu orang jahat Zat. Siapa tak terkenal? Musuh saya tu. Musuh saya. Duk puas duk gaduh dengan dia. Jangan tuan-tuan, tak payah. Hak keluarga dia dengar tu kecil hati dia. Hak dah lepas-lepas lah. Kita doa yang baik saja. Kerana kalau duk buat juga, itu kerana memungkinkan ataupun mendapat gangguan perasaan keluarga orang yang masih hidup. Kerana itulah pesanan Nabi SAW, la tasubbul amwat. Kamu jangan mencaci para mayat. Jangan. Fatuzul ahya, kerana kalian akan mengganggu perasaan ahli keluarga mereka yang masih hidup. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan Nabi juga pernah menyatakan, Nabi bersabda, la tasubbul amwat, jangan kamu mencaci si mati. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Kerana sesungguhnya mereka mendapatkan balasan, yakni pahala daripada amal kebaikan yang telah mereka lakukan. Dia dah mati tuan-tuan, bahagiannya itu terpulang bagi Allah Ta'ala lah. Apa yang dibuat atas dunia dulu hak benda yang baik, maka dapat pahala lah. Kita jangan duk caci lagi, duk maki lagi, duk sakiti lagi dan sebagainya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ke-12, merenungi keadaan mayat dalam kubur. Kalau boleh ni tuan-tuan, hak kita ziarah ni, ziarah ke perkuburan, kita duk tengok, duk renung keadaan mayat dalam kubur. Kalau duk hantar tu daripada rumah pergi kawasan kubur, kalau boleh dapat tengok dalam keadaan mayat tu dalam kubur. Itu sunnahnya dan adab tuan-tuan dalam kita ziarah menghantar jenazah ke perkuburan. Yang ke-13, jangan duduk di atas kubur. Jangan duduk. Kerana hukumnya adalah makruh. Kubur atas tu, tepi tu lain tuan-tuan. Dia duduk. Tercongok kat atas. Duduk. Sama ada duduk macam biasa ke apa ke. Maka hukumnya duduk atas kubur tu hukumnya makruh. Dan jika duduk untuk buang air kecil atau besar, maka hukumnya haram. Itu lagi teruk. Duduk di kencingnya, geramnya dengan orang tu, dia kencingnya dekat kubur orang tu. Tak boleh tuan-tuan, haram hukumnya. Hukumnya haram. Kerana Nabi SAW bersabda, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhrika thiyabah fatakhlusa ila jildih. Nabi kata, seandainya salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sampai terbakar bajunya, bahkan sampai terbakar kulitnya, khairun lahu min an yajlisa ala qabri. Maka ketahuilah bahawa hal tersebut lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kubur. Dahsyat tuan-tuan. Dilarang. Jangan duduk kita ataupun siapa-siapa duduk di atas perkuburan, duduk di atas kubur. Yang ke-14, berziarah dengan sopan dan tidak bergurau di tempat perkuburan. Jangan gurau-gurau tuan-tuan. Ya Allah, daripada jauh sana dia gurau, atas jalan dia gurau, naik dengan motor pun gurau, masuk tempat ziarah kubur pun digurau. Gurau kasar pula tu tuan-tuan. Ya Allah, tak ketawa lagi, ganggu. Jangan tuan-tuan, masuk kawasan perkuburan, ziarah kubur, jaga adab sopan, jangan banyak bergurau. Jangan bergurau langsung di kawasan perkuburan. Yang ke-15, berziarah pada hari Khamis petang, yakni waktu asar. Ni tuan-tuan
bila waktu untuk sesuai untuk kita pergi ziarah kubur. Kalau tanya orang ramai sekarang bila? Hari raya. La ilaha illallah. Setahun sekali. Maka kata ulama, adab kita untuk ziarah kubur ni, dia ada hari dia. Dia ada hari dia dan waktu dia. Maka kalau kita nak pergi ziarah, maka yang pertama, boleh kita ziarah kubur tu pada hari Khamis. Khamis tu bila waktu dia? Petang. Waktu asar. Ni ramai orang tak tahu tuan-tuan. Dia tahu hari raya je. Kalau nak pergi ziarah kubur, ziarah orang tua kita, mak bapak kita, boleh yang pertama, hari Khamis, waktu petang, waktu asar. Itu waktu dia. Yang kedua, ataupun pergi duk ziarah kubur tu hari Jumaat. Hari Jumaat. Kalau tak dapat hari Khamis, hari Jumaat. Ataupun kalau tak dapat Jumaat, hari Sabtu. Hari Sabtu. Kalau hari Sabtu tu ataupun hari Jumaat tu, waktunya bila? Pada waktu pagi. Kalau hari Khamis, waktunya petang, asar. Kalau waktu Jumaat ataupun waktu hari Jumaat ataupun hari Sabtu, kalau boleh yang sesuai waktunya waktu pagi. Waktu pagi. Satu kadang-kadang tuan-tuan saya tengok hari Jumaat kan cuti kan? Ada satu tempat kubur tu ramai datang. Saya kata ni orang mengaji, ni orang belajar. Dia tahu. Tiap-tiap minggu tuan-tuan. Tiap-tiap minggu. Mungkin dia ziarah kubur mak dia, ayah dia dan sebagainya lah. Dia datang setiap pagi Jumaat. Betul lah tu. Itu adab dia. Sebab apa tuan-tuan? Kerana waktu-waktu tersebut, sama ada hari Khamis petang, asar, ataupun Sabtu, Ahad, Jumaat, ataupun Sabtu pagi, kerana waktu tersebut adalah waktu yang paling utama untuk ziarah ke perkuburan. Waktu yang paling afdal. Waktu yang paling afdal. Ini sunnah tuan-tuan. Kalau boleh duk amalkan ni. Bila? Yang pertama hari Khamis, waktu asar, petang. Yang kedua, kalau tak boleh hari Khamis, hari Jumaat. Kalau tak boleh hari Jumaat, hari Sabtu. Jumaat, Sabtu tu bila? Waktu yang paling afdal adalah waktu pagi. Kerana itu yang paling afdal untuk ziarah kubur. Ini yang disebutkan oleh ulama, kerana diriwayatkan bahawa saat pada waktu itu nyawa sang mayat sedang berada di dalam kubur. Waktu ketika itu kata ulama, rohnya dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan orang yang faham, dia ziarah, dia akan berbicara. Mak, apa khabar mak? Mudah-mudahan dalam keadaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbual, dia faham. Orang tak faham dia kata gila. Nak. Kerana apa? Roh pada ketika itu, saat itu berada di dalam kubur. Ini dalam satu riwayat menyebut. Kerana dalam kitab Hasyiatul Bujairimi, Alal Khatib dijelaskan, Far'un, ruhul mu'min laha irtibatun biqabrihi la tufarrikuhu abadah. Roh ni, roh orang mukmin ni, dia ada hubung kait tuan-tuan, dengan kuburnya. Tidak boleh duk pisah selama-lamanya. Lakinnaha ashaddu irtibatan bihi min asrin khamis ila syamsi sabti. Akan tetapi yang paling kuat tuan-tuan, roh tu ataupun nyawa si mati itu berada di kubur tu pada hari Khamis petang waktu asar, sampailah tuan-tuan pada hari Sabtu pagi tu. Jadi ni waktu-waktunya kalau nak kita ziarah orang tua, kubur orang tua kita dan sebagainya. Walizalika i'tadan nasu ziyarata yaumal jum'ah wa fil asri yaumil khamis. Jadi kalau itulah ziarah-ziarah waktunya, harinya yang telah dianjurkan, itu yang paling terbaik. Dan seterusnya di antara yang terakhir adab ziarah kubur, iaitu yang ke-16, bersedekah.
Kalau boleh tuan-tuan, kita melakukan sedekah, kemudian kita hadiahkan pahala sedekah tu kepada mayat, kepada si mati, khususnya yang berada di perkuburan tersebut, kerana faedahnya sangat besar, faedahnya sangat bermanfaat, khususnya bagi jenazah, bagi si mati dalam kubur tersebut. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, amalan sedekah dan hadiahkan pahalanya kepada si mati ni, arwah ni, kalau boleh jangan putus, jangan tak buat. Apatah lagi kepada orang tua kita dan sebagainya lah. Kerana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, riwayat Imam Tabrani, ma min ahli baitin yamutu minhum mayyitun, tidaklah satu keluarga itu bersedekah untuk keluarga yang telah meninggal dunia, wa fayatasaddaquna anhu ba'da mauti illa ahdaha Jibrilu ala tabakin minan nur. Tidaklah satu keluarga itu bila sedekah untuk keluarga yang telah meninggal dunia, dia sedekah dan niatkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal dunia, kecuali ahdaha Jibril ala tabakin min nur, kecuali kata Nabi SAW, malaikat Jibril dia datang bawa sedekah tersebut dalam bekas yang bercahaya. Summa yakifu ala syafiril qabri, kemudian dia, iaitu malaikat Jibril ni tadi, akan berhenti di samping kuburnya tersebut sambil malaikat Jibril AS berkata, ya sahibal qabril amiq, wahai penghuni liang kubur yang sangat dalam, hazihi hadiyatun ahdaha ilaika ahluk, wahai penghuni liang kubur yang sangat dalam, ini adalah hadiah yang dihadiahkan untuk kamu oleh keluarga kamu. Faqbalha, maka terimalah hadiah ini. Fatadkhulu alaihi fayafrahu biha wa yastabshiru wa yahzanu jiranuhu allazina la yuhda ilaihim syai'un. Lalu kata Nabi SAW, bila Jibril AS sampaikan hadiah tersebut kepada si mati, kemudian hadiah tersebut, yakni oleh malaikat Jibril AS, dimasukkan ke dalam kuburnya. Pahala hadiahnya tadi dimasukkan ke dalam kuburnya. Maka apa jadi tuan-tuan? Maka apa jadi? Fayafrahu biha, maka berbahagialah, gembiranya si mati tuan-tuan. Gembira bahagianya mayat tersebut dengan hadiah yang dapatnya tadi. Fayastabshir, bahkan bukan itu saja, dan si mati yang berada dalam kubur tu akan merasa senang. Merasa senang tuan-tuan, ceria, gembira. Wa yahzanu jiranuhul lazina la yuda ilaihim syai', sedangkan jiran dia, iaitu mayat yang berada di samping kubur dia, kan ada jiran dia, kanan, kiri, depan, belakang kan. Maka jiran yang berada di samping mayat tersebut, maka dia pun sedih. Dia akan merasa sedih. Sebab apa? Kerana keluarganya yang masih hidup, yang di atas dunia, maka sedikit pun tidak bersedekah apa pun kepada si mati. Allah, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan jangan lupa orang-orang yang telah meninggalkan kita, terutamanya orang tua kita. Duk rajinlah, paling tidak pun daripada jauh kita hadiahkan sedekah, hadiahkan bacaan Yasin, hadiahkan bacaan suratul Ikhlas kepada arwah-arwah yang telah meninggalkan kita tuan-tuan. Kerana mereka semua mengharapkan daripada kita yang waris ni, mak ayah kita yang telah meninggal dunia mengharapkan tuan-tuan, kita yang masih hidup atas dunia ni, memberikan, menyampaikan sedekah tuan-tuan kepada mereka. Takkan kita nak sedihkan mereka tuan-tuan, sedangkan ada yang dapat hadiah daripada waris mereka. Maka jiran-jiran yang mana anak-anak mereka, waris-waris mereka tak memberikan, tak menyampaikan, tak menghadiahkan sedekah kepada mereka, maka terasa tuan-tuan. Terasa. Maka sebab itu, ini satu perkara yang kita tak boleh nak ambil rendah. Jika kita buat tuan-tuan kepada orang yang telah meninggal dunia, insya-Allah anak-anak kita juga akan buat kepada kita.
bila mana kita meninggal dunia. Kerana kita dah tak ada apa dah pada ketika itu, melainkan daripada amal-amal soleh yang kita kerjakan, dan anak yang saleh yang kita tinggalkan, yang sentiasa mendoakan kepada orang tuanya. Mudah-mudahan dapat manfaat, kita dapat amal dan sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat menghidupkan sunnah Nabi SAW dalam melaksanakan adab-adab dalam kita menziarahi kubur, dan mudah-mudahan kita dapat sempurnakan adab-adab tersebut, dan kita dirahmati dan diredai oleh Allahu Jalla Jalalu. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakhalna ma'a Daud al-jibalu sabbihna wa kunna fa'ilin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.